Pengertian azan. Azan merupakan lafaz tertentu yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Sejarah azan. Azan mula disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah bagaimana cara memberitahu masuknya waktu solat dan mengajak orang ramai agar berkumpul ke masjid untuk melakukan solat berjamaah. Dalam musyawarah ini ada beberapa usul. Ada yang mengusulkan supaya dikibarkan bendera. Ada yang mengusulkan supaya ditiupkan trompet seperti mana yang dilakukan oleh penganut agama Yahudi. Ada pula yang mengusulkan supaya dibunyikan loceng seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani. Ada seorang sahabat lagi yang menyarankan bahawa apabila waktu solat tiba, dinyalakan api di tempat yang tinggi supaya mudah dilihat, atau setidak-tidaknya asapnya dapat dilihat orang walaupun berada di tempat yang jauh. Maka sesiapa yang melihat api itu dinyalakan hendaklah datang menghadiri solat berjamaah. Namun, semua usul yang diajukan itu ditolak oleh Nabi SAW. Tetapi beliau menukar lafaz itu dengan as-salatu jami'ah, marilah solat berjamaah. Lantas ada usul dari Umar Al-Khattab, jikalau ditunjukkan seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum muslimin untuk solat pada setiap masuknya waktu solat, kemudian saranan ini agaknya dapat diterima oleh semua orang dan Nabi Muhammad SAW juga menyetujuinya. Namun, berdasarkan hadis, lafaz azan tersebut diperoleh dari hadis tentang asal usul azan dan iqamah. Abu Daud mengisahkan bahawa Abdullah bin Zaid berkata sebagai berikut: ketika cara memanggil kaum muslimin untuk solat dimusyawarahkan, suatu malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat ada seseorang sedang membawa sebuah loceng. Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya, apakah ia ada maksud hendak menjual loceng itu? Jika memang begitu, aku memintanya untuk menjual kepadaku sahaja. Orang tersebut malah bertanya, untuk apa? Aku menjawabnya bahawa dengan membunyikan loceng itu dapat kami memanggil kaum muslimin untuk menunaikan solat. Orang itu berkata lagi, maukah kau kuajari cara yang lebih baik? Dan aku menjawab, ya. Lalu dia berkata lagi, dan kali ini dengan suara yang amat lantang, lalu menyebut kalimah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Begitulah sejarah asal-usul azan. Mari kita dengar pula lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Lafaz jawab azan. Lafaz jawab azan adalah sama seperti lafaz azan, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah dijawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan juga hayya 'alal falah juga disebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Manakala pada lafaz azan subuh as-salatu khairum minan naum dijawab dengan sadaqta wa bararta. Berikut adalah adab sebelum azan. Yang pertama, berwudu. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, berakhlak mulia. Adab semasa azan bagi muazzin. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, berdiri semasa azan. Yang ketiga, melafazkan dengan tartil, iaitu tenang, jelas dan betul. Yang keempat, berturut-turut antara lafaz azan. Yang kelima, memalingkan muka ke kanan semasa lafaz hayya 'alas salah dan ke kiri semasa melafazkan hayya 'alal falah. Manakala adab semasa azan bagi pendengar pula ialah makruh bercakap ketika mendengar azan. Yang kedua, menjawab lafaz azan yang didengar. Yang ketiga, memberhentikan bacaan sekiranya sedang membaca Al-Quran. Adab selepas azan. Membaca doa selepas azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Yang kedua, tidak keluar dari masjid setelah mendengar azan. Yang ketiga, segera menunaikan solat. Fungsi azan. Yang pertama, menandakan masuknya waktu solat. Yang kedua, situasi yang disunatkan azan adalah seperti berikut.
semasa menyambut kelahiran bayi, melihat kebakaran dan ribut taufan dalam situasi peperangan, ketika melihat orang bersedih, sewaktu menghadapi gangguan jin dan syaitan, berhadapan dengan haiwan yang mengganas, ketika memulakan perjalanan yang jauh, berhadapan dengan orang yang berakhlak buruk, berhadapan dengan orang yang sedang marah. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini dapat diamalkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Terima kasih.